Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita secara Roma baru. Okey, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran jenayat pelajaran 4 yang bertajuk Had Qadhaf. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua buka buku teks jenayat pelajaran 4. Tajuknya Had Qadhaf. Okey, boleh cari muka surat berapa? Okey, muka surat 19. Okey, cikgu nak kamu semua buka muka surat 19 pelajaran 4 ni yang kita akan pelajari je sebentar lagi. Okey, Had Qadhaf ni termasuk dalam undang-undang hudud yang sedang kita pelajari ini. Kita tengok apakah itu Had Qadhaf? Apa itu Qadhaf? Okey, kita tengok ya sama-sama. Okey, pengertian qadhaf. Okey, qadhaf ialah menuduh orang lain, sama ada lelaki, perempuan atau unsa melakukan perzinaan. Tuduhan ini sama ada ditujukan kepada isteri, suami atau orang lain. Contohnya, kamu berzina atau wahai penzina. Okey, dari sini dia menerangkan qadhaf ni ialah menuduh orang lain melakukan zina. Okey, qadhaf maksudnya menuduh orang lain melakukan zina. Tak kira sama ada lelaki, perempuan ataupun unsa. Okey, apa itu unsa? Okey, unsa ialah seseorang yang mempunyai dua jantina, iaitu jantina lelaki dan jantina perempuan. Okey, itu makna unsa. Okey, qadhaf ni maknanya menuduh orang lain melakukan zina. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Okey, contohnya yang ada pada yang awak nampak tu dalam buku teks. Okey, kamu berzina atau wahai pezina. Okey, itu tuduhan kepada orang. Okey, kita tengok seterusnya. Awak dah faham kan apa makna qadhaf? Qadhaf ialah menuduh orang melakukan zina. Okey, had qadhaf. Okey, hukuman qadhaf ni. Hukumannya yang pertama, dikenakan sebatan 80 kali bagi orang yang merdeka. Yang kedua, dikenakan sebatan 40 kali bagi hamba. Okey, hamba ni tak ada pada zaman sekarang. Okey, hamba ni ada pada zaman dahulu. Okay, jadinya awak kena ingat ni, had qadhaf ni berapa hukuman yang dikenakan, iaitu sebatan 80 kali sebatan kepada orang yang merdeka. Kalau golongan hamba ada kurang 40 kali sebatan. Okey, nak sebat siapa? Nak sebat orang yang melakukan penuduhan itu, menuduh orang berzina. Okey, tengok seterusnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, surah An-Nur ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bil arba'a thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah. Artinya, dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Tidak, Allah dah firman, dah termaktub dalam Al-Quran. Jika orang tu menuduh orang lain berzina, dia kata jika orang tu menuduh perempuan yang terpelihara, perempuan tu perempuan yang baik-baik, yang terpelihara kehormatannya, berzina, kemudian mereka tidak membawakan, kemudian orang yang menuduh tu tak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Allah dah katakan dalam surah An-Nur ayat keempat. Jadinya tak boleh sekati seberangan menuduh orang melakukan
zina kalau tanpa ada bukti. Kalau tak ada bukti, jadinya penuduh tersebut boleh dikenakan 80 kali sebatan. Okay, tengok seterusnya. Syarat sah qadhah. Syarat sah qadhah. Okey, yang awak nampak tu yang terpapar pada skrin awak, awak nampak. Okey. Syarat sah qadhah. Okey, ni syarat bagi orang yang menuduh, si penuduh tu, pengqadhah. Syarat bagi orang yang menuduh, bagi si penuduh tu syarat dia yang pertama berakal. Mestilah berakal lah, bukan orang gila. Okey, yang kedua, bukan usul. Dan usul ni maknanya bukan daripada ibu bapa, datuk dan seterusnya. Okay, yang tiga, balir. Mestilah balir. Kalau kanak-kanak tak boleh. Okay, yang seterusnya, yang keempat, tertakluk orang Islam. Okay, maknanya benda ni orang tu tertakluk dalam orang Islam. Okey, yang terakhir ialah sukarela. Okey, maknanya yang terakhir yang sukarela maknanya si penuduh tu, orang yang menuduh tu bukan dalam paksaan, bukan disuruh oleh sesiapa, tak, tapi dia sukarela mengatakan dia menuduh orang tu melakukan zina, paksa lelaki ataupun perempuan. Okay, ini syarat sah bagi orang yang menuduh, si pelaku tu, si penuduh. Yang pertama berakal, yang kedua bukan usul, iaitu bukan daripada ibu bapa, datuk dan seterusnya. Okey, yang ketiga baligh, bukan kanak-kanak. Okey, yang keempat tertakluk orang Islam. Maknanya tertakluk dalam undang-undang Islam. Okey, yang kelima sukarela, bukan dalam paksaan ataupun ugutan. Okey, ini bagi syarat sah bagi si penuduh tersebut. Okey, kita tengok pula syarat sah bagi orang yang kena tuduh, orang yang tertuduh di qadhaf tadi. Orang yang kena tuduh pula mangsa. Okay, syarat sahnya itu yang pertama mestilah merdeka. Maknanya bukan golongan hamba, dia merdeka. Okay, yang kedua syarat dia baligh, bukan kanak. Okay, yang ketiga Islam. Okay, yang ketiga Islam. Okay, yang keempat berakal. Bukannya orang gila. Okay, yang terakhir afif. Okay, apa tu afif? Okey, yang terakhir lah Afif. Afif okey, boleh tunjuk boleh rujuk Pusat 21. Ada keterangan kat tepi kotak tu, Afif ialah orang yang memelihara kehormatan dirinya daripada zina dan meliwati isterinya pada tubuh. Okey, maknanya Afif ni orang yang maksud Afif ni, Afif ni kotak apa yang bulat warna hijau ni, maksudnya Afif ialah orang yang menjaga kehormatan dirinya daripada melakukan perbuatan zina. Jadi dia orang yang baik, orang yang masih suci. Okey, ini syarat sah bagi orang yang kena tuduh, bagi mangsa. Yang pertama Islam, berakal, baligh, merdeka dan afif. Maknanya orang yang menjaga kehormatan diri dia. Okay, ini syarat-syaratnya bagi orang yang kena tertuduh. Tadi ni syarat-syarat bagi orang yang menuduh. Si penuduh tu mestilah apa? Yang pertama, dia mestilah berakal, bukan orang gila. Sukarela, bukan dalam paksaan atau ugutan. Tertakluk orang Islam, mestilah baligh, bukan kanak-kanak. Okey, bukan usul. Maksudnya bukan ibu bapa, datuk dan seterusnya. Okey, tengoklah gugur. Gugur had hukuman qadhaf. Macam mana? Okey, hukuman qadhaf akan gugur dengan salah satu sebab berikut. Okey, macam mana boleh gugur hukuman had qadhaf ni? Dengan salah satu sebab berikut. Okey, sebab dia yang pertama, pengqadhaf dapat membawa keterangan atas penzinaan yang dilakukan oleh yang dituduh dengan 4 orang saksi. Okey, hukuman tu boleh digugurkan jika si penuduh tu, pengqadhaf tu, si penuduh tu membawa keterangan 4 orang saksi. Hukuman tu boleh digugurkan, iaitu hukuman tadi 80 kali sebatan boleh digugurkan. Okay, yang kedua pula sebab dia, orang yang diqadhaf
memaafkan orang yang mengqazaf dari semua hukumannya atas qazaf yang dibuat. Okey, yang kedua sebabnya orang tu, orang yang diqazaf, maknanya mangsa. Mangsa qazaf tu, orang yang kena tuduh tadi tu memaafkan. Dia maafkan orang yang menuduhnya dari semua atas kesalahannya, atas hukumannya. Jadi hukuman ke atas si penuduh tu tak dijalankan. Okey, sebab yang ketiga boleh gugur hukuman qazaf ni. Okey, pengqazaf melakukan li'an jika orang yang diqazaf itu isterinya. Okey, yang ketiga tu qazaf melakukan li'an jika orang yang dituduh tu, orang yang diqazaf itu ialah isterinya. Okey, yang keempat, orang yang diqazaf membuat pengakuan bahawa dia telah melakukan penzinaan. Maknanya si mangsa tu, orang yang kena tuduh tu mengaku bahawa dia telah melakukan zina. Jadinya si penuduh tu tak dikenakan hukuman, jadi hukumannya gugur. Sebab kelima, pengqazaf mempusakai hukuman had kesemuanya. Contohnya, salah satu daripada dua saudara mengqazaf akan yang satu lagi, kemudian saudara yang diqazaf mati dan tidak ada baginya waris selain daripada saudaranya yang mengqazaf, maka gugurlah had ke atasnya, tidak dikenakan had ke atasnya. Contohnya, pengqazaf tu, si penuduh tu mempusakai hukuman had kesemuanya. Musakai tu apa, mewarisi had hukuman yang tak tu, jadi hukumannya gugur. Yang terakhir pula, sebab terakhir, orang yang diqazaf enggan bersumpah, gugurlah had ke atas orang yang mengqazaf. Maknanya terakhir tu orang yang diqazaf, maknanya orang yang kena tuduh tu enggan bersumpah bahawa dia tidak melakukan zina, maka gugurlah hukuman sebatan kepada orang yang mengqazaf tu, orang yang menuduhnya. Okey, yang ni ada 6 perkara, 6 sebab boleh gugur had qazaf kepada si pelaku tersebut. Okey, ni 6 perkara ni. Yang pertama contohnya, si penuduh tu bawa keterangan saksi, iaitu 4 orang saksi. Tu jadinya tak kena hukuman. Contoh yang kedua, orang yang diqazaf, maknanya orang yang kena tuduh tu memaafkan kesalahan si penuduh. Jadinya digugurlah hukuman tu. Hukuman tu tak dijalankan. Contoh lain apa? Si penuduh orang yang kena tuduh tu, si mangsa tu mengaku bahawa dia telah melakukan perzinaan, maka gugurlah hukuman bagi si penuduh, iaitu pengqazaf tadi. Okey, sekarang ni hari ni kita belajar tentang ni qazaf. Qazaf ialah menuduh orang lain melakukan zina, tak kira sama ada lelaki, perempuan ataupun unsa. Okey, ingat qazaf ialah tuduh orang melakukan zina, tak kira lelaki, perempuan ataupun unsa. Okey, hukumannya dikenakan 80 kali sebatan bagi orang yang merdeka. 40 kali sebatan bagi golongan hamba. Ingat, kalau kita tak boleh sebarangan menuduh orang melakukan zina. Sebab apa? Benda tu mengaibkan, boleh memalukan maruah seseorang ataupun maruah sesebuah keluarga. Boleh menjatuhkan maruah orang tu berdosa. Jadi sebab itulah ada had qazaf ni, lagi-lagi tentang zina, menuduh orang zina. Tanpa ada keterangan saksi, boleh dikenakan hukuman had qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Jadi had qazaf ni dah termaktub dalam Al-Quran. Tak boleh nak dikurangkan hukuman sebatan ke, tak boleh digantikan hukuman sebatan dengan hukuman lain, tak boleh. Sebab hukuman hudud ni sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tak boleh nak pindah, tak boleh nak ditukar ganti, tak boleh. Ni syarat dia. Yang nampak syarat dia, syarat bagi si penuduh
Berakal, sukarela, bukan usul, balin, takluk orang Islam. Ini syarat bagi si mangsa, orang yang kena tuduh. Islam, maksudnya orang Islam. Berakal, afif, merdeka, balin. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang had qazaf, iaitu menuduh orang melakukan zina. Okey, jangan sekali kita menuduh orang melakukan zina. Sekian saja, terima kasih. Okey, sebelum kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini, ada satu benda. Okey, saya nak tunjukkan kepada kamu. Ini tugasan untuk kamu, iaitu buat buku aktiviti jenayat pelajaran 2. Ingat, buat buku aktiviti jenayat pelajaran 2. Buat semua pelajaran 2. Sebab kita dah belajar, dia kena buat buku aktiviti jenayat pelajaran 2. Itu saja tugasan awak untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.